Dan selamat petang. Hari ini kita ada satu customer kancil. Kancil ini merupakan kendaraan paling awal dan kendaraan antara kendaraan paling lasak dan yang paling banyak diguna pada masa dulu, dan sehingga kini masih ada lagi. Jadi kita masih ingin berkongsi lah. Hari ini kita bersiar langsung dari 3M Auto Workshop yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra, Kota Kinabalu, Sabah. So, apa yang kita dimaklumkan oleh customer datang, kelas learning dia masalah, dan memang kita dah test, memang masalah kelas learning, yaitu bunyi lebih tapi tayar tidak jalan, dia berbau hangit, ya. Oke. So, untuk membuka kelas learning nih, dia perlu untuk kereta kancil, kenari dan kelisa, ya, perlu dipisahkan ataupun dikeluarkan enjin, barulah kita boleh separate antara gearbox dengan enjin. So, jom kita tengok setelah kita separate dia, kita tengok. So, untuk buka enjin ni nak keluarkan, so kita kena buka semua wiring ni. Kita separate dia punya kabel semua, minyak. Kita separate ini alternator, kabel yang berkaitan dengan dia semua bawah, kabel gearbox, drive shaft, dan juga apa sahaja yang berkaitan dengan dia kita cabut untuk kita keluarkan. Kenapa kita keluarkan enjin? Setakat kita nak ganti itu kelas learning. Okey, untuk kereta jenis ini kita terpaksa angkat keluar. Kita boleh curi sebenarnya, tapi tidak sempit dan tidak kemas pemasangan, sebab kereta ini banyak leaking. Kita nak bersihkan secara total bersihnya. Kita tidak mau nanti mencuri-curi, nanti tidak berapa cantik. Dan kita mau ganti oil seal, flywheel, sempit. Jadi kita tengok sini keadaan ruang enjin ini, sebab dia enjin ini tidak sama dengan Viva. Mana Viva dia guna hanging gantung punya mounting enjin. Ini tidak, dia duduk dekat cross member. Sini satu, dua kita pisah, dan sini kita pisahkan dia, dan barulah kita boleh angkat keluar itu enjin. So, mari kita tengok apakah keadaan enjin setelah kita keluarkan. Okey, setelah kita keluarkan, kita dapati kereta ini terlalu banyak leaking, ya. Yang pertama sekali kalau kita tengok leaking, yang inilah, ini minyak daripada flywheel oil seal. Okey, flywheel oil seal ni, ini flywheel nama dia. Ini flywheel. Dalam flywheel ni dia ada seal dekat crankshaft tu. So, flywheel ini bocor dan dia menyebabkan lembab ataupun basah, ya. Bila basah dia jadi macam inilah, kotor, dan dia memberi efek kepada clutch learning. Tetapi clutch learning yang kita nampak ni memang betul-betul haus, tinggal besi, ya. Kita nampak ni tinggal besi. Tiada sudah tinggal ni, tinggal besi saja, kena besi sudah. Ya, kena besi sudah. Jadi dia kena di sini. Kalau kita nampak ni, ini namanya clutch learning. Yang ini namanya clutch cover. Yang ini namanya clutch bearing. Kita tengok sini, clutch bearing. Bila kita tekan clutch, dia akan macam ni. Dia akan tolak clutch cover. Sini duduk, dia akan tolak macam ni. Ya, dia begini. Dia tolak clutch cover, dia akan tolak, pisahkan. Bila kita tekan clutch, ini akan tolak, memisahkan clutch cover ni, memisahkan antara learning dengan cover. Okey, sekarang kita tengok, ya, clutch cover ni kita pun tengok dia sudah calar. Sebab dia calar ni clutch cover disebabkan oleh lining sudah habis. Ni besi ni, besi ni bergeser macam ni. So, dia sudah habis. Bila dia sudah habis, yang pertama tanda-tanda clutch ini mau habis ialah power tidak kuat. Bila kita naik bukit, power dia tidak kuat. Enjin lebih tapi tayar tidak pusing, berderum, ataupun jangka masa panjang dia berhangit, ada bau hangit. Itu tanda-tanda clutch learning mau habis. Tetapi untuk case kancil ini, kancil 850 ni, ya, kita nampak dia banyak masalah, ya, banyak leaking, ya. Selain daripada leaking daripada flywheel seal yang duduk dekat dalam, dan efeknya kita nampak ni, ya, kita nampak ni efek dia banyak. Kita akan bersihkan. Dan flywheel seal ini kita kena buka flywheel ni, dalamnya ada seal. Ya, kita akan buka ni 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 biji nut ni, kita akan keluarkan dan kita akan cungkil. Setelah itu kita akan masukkan flywheel seal baru untuk mengelakkan minyak leaking lagi. Jadi ini kita akan cuci lah. Okey, minyak selain daripada flywheel seal, minyak keluar daripada valve cover. Valve cover yang ni, ya. Kita nampak sini, maju depan.
Ini namanya valve cover. Valve cover ni dia ada getah yang disebut sebagai valve cover gasket, dan valve cover gasket sekiranya dia leaking, dia akan memberi kesan seperti ini, iaitu kebocoran di kawasan sini. Kita nampak sini bocor banyak. Jika kita tidak buat ini, dia akan menyebabkan minyak berkurang. Sekiranya minyak berkurang ini dibiarkan dan tidak ditambah ataupun dicek, enjin ini boleh jam. Sebab minyak pelincir sudah tidak cukup. Okey, itu sedikit perkongsian tentang bagaimanakah keadaan enjin kancil ya setelah kita keluarkan daripada cross member ataupun badan enjin. Isunya sekarang kenapa ganti kelas lining, enjin kena keluar. Sudah saya jawab tadi, iaitu space tidak cukup. Untuk lebih selesa dan lebih baik, kita keluarkan enjin dan kita akan buat pembersihan dan kita akan cek mana yang leaking. Ya, jadi itu saja perkongsian. Kalau kita nampak kancil ini, banyak lagi masalah lain daripada kelas lining yang habis, kelas kabel yang terguris, dan yang paling kita risau apabila kita bertukar kelas lining, kalau kelas kabel ni calar dengan kelas lining, ini kita boleh ganti sebab kita beli one set. Tetapi sekiranya flywheel dia duduk gini, dia habis, dia calar di sini flywheel, ada dua saja option ni. Kalau dia duduk macam ni, dia duduk begini, ini dekat sini duduk. Ya, sekiranya ini kita boleh ganti tau. Dia duduk begini. Dia duduk begini. Dia duduk begini macam. Okey, bila dia duduk ini kita akan ganti ada. Tapi sekiranya kita hanya ganti sahaja tanpa melihat kepada permukaan di sini, akan menyebabkan time kita tukar gear satu, dia akan bergegar itu enjin. Sebab kawasan di sini tidak rata, dia sudah makan ni besi. So sekiranya kami dapati permukaan ini tidak rata, kita akan ada dua pilihan dan inform customer, sama ada kita hantar pergi engineer untuk ratakan semula, ataupun kita cari second hand. Bergantung kepada permukaan di sini. Tetapi untuk case yang ini, dia tidak merosakkan permukaan juga, sebab dia masih ada lining sebelah sini yang habis di arah tepat kelas kabel sahaja. So kelas kabel yang calar. So kelas kabel ini sudah calar besi. So tinggal kita ganti one set, kelas lining, kelas bearing dan kelas kabel. So ini kita akan tukar, dan juga flywheel seal yang menyebabkan minyak yang berada di kawasan gearbox. Jadi itu sahaja ya, sedikit sebanyak tentang kereta kancil. Kereta kancil ini merupakan kereta legend, iaitu kereta lama yang pertama sekali banyak digunakan di Malaysia. So itu saja perkongsian. Apabila kita buka gearbox, tukar kelas lining, kita nasihatkan kepada pengguna kereta di luar, alang-alang sudah kelas lining diganti, minta sekali dengan chip itu ataupun pomen itu, ganti sekali dengan flywheel oil seal. Sebab sekiranya kelas lining saja diganti, andai kata flywheel seal dia tidak ganti di dalam ni, dia akan turun lagi gearbox satu kali. Jadi sekarang ni alang-alang dah barai, kita akan tukar satu kali. Walaupun customer mungkin tidak tahu keadaan enjin dia begini banyak leaking, tapi kita suggest untuk tukar flywheel seal. Saya tahu benda ni, apabila dia leaking suatu masa nanti, kena turun lagi gearbox, kos lagi tinggi, dua kali bayar. Jadi sekarang ni satu kali jalan saja. So ini antara benda yang kita patut ambil tahu ataupun ambil perhatian tentang bila ganti kelas lining, kena bagi tahu sekali ganti dengan flywheel oil seal. Sebab benda ni dia kena pisah dengan enjin dulu baru boleh buka. Sedangkan kalau dimaklumkan hanya kelas lining. Sekiranya kita tidak maklumkan dengan pomen, kita boleh mengalami upah rugi dua kali. Sebab kita kena cungkil lagi balik, kena turun lagi gearbox satu kali. Semata-mata nak ganti oil seal flywheel saja. So itu saja perkongsian pada hari ini. Jadi semoga apa yang saya kongsi ini memberi manfaat kepada pengguna-pengguna kenderaan lain di luar. InsyaAllah sekiranya info ini memberi manfaat, mohon like, share ataupun subscribe. Okay, thank you.